macam ni dulu itu satu hal. Tapi yang kaki komplain tu komplain jugalah. Yang komplain ngapa masjid tak boleh datang ramai lah, banyak benar anunya. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, sebenarnya kita sudah mengaji ke ini belum tak tahu lah ya. Ini dah mengaji ke belum ya, tak tahu ya. Ini yutahammalu darara khasin lidaf'i dararul am. Kita dah sampai ke belum kaedah ni? Jadi maknanya mudarat kecil tadi ni kita tak dapat nak beramai-ramai berjamaah, dan lepas itu pula tak boleh pula semayang qabliyah ba'diyah pula ya. Tuan-tuan ya, ditanggungkan mudarat itu bagi memelihara nyawa. Itu mudarat yang besar tuan-tuan. Sebenarnya dalam hadis pada sebut, kalau orang tu dah biasa semayang Jumaat tak pernah tinggal, sudah biasa qabliyah ba'diyah tak pernah tinggal tuan-tuan, tak pernah tinggal qabliyah ba'diyahnya, sudah biasa berjamaah tak pernah tinggal, apabila datang halangan, dengan halangan itu dia tak dapat datang, tak dapat buat Jumaat, tak dapat buat qabliyah ba'diyah, tak dapat buat berjamaah, dia dapat pahala itu terus menerus. Tuan-tuan perasan tak benda ni ya? Itu ada hadis. Umpama seorang tu dah biasa waktu malam dia ni qiyamul lail, tiba-tiba satu malam, dua malam dia demam, tak dapat nak buat kerana dia demam, dia kira malam tu buat qiyamul lail juga. Begitu juga kita. Tapi kalau orang tu culun-celam, datang mengaji culun-celam, datang berjemaah culun-celam ya, itu tak dapat. Yang berterusan. Satu lagi tuan-tuan, ada satu hadis dia kata apa? Dia kata tasarruful imamu ala ra'iyati manutum bil maslahah. Pemimpin ini dia mentadbir sebuah negara atas rakyat dia tu mengikut maslahah. Apa? Maqasid syar'iyah. Apa maqasid? Memelihara apa? Agama, memelihara akal, fikiran, ya tak? Memelihara harta, memelihara muru'ah. Lagi satu apa? Ada lima semua. Akal, memelihara agama, memelihara akal, memelihara keturunan, harta, muru'ah. 5. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, apa yang dibuat oleh kerajaan ini memang terkena dengan kehendak hadis tadi ni ya. Tuan-tuan, saya bagi tahu terus terang tuan-tuan, lantaklah korang rakam semua ni. Saya sejak tahun 1969 saya ni pejuang PAS bersama Hashim Gra. Saya tak pernah puji kerajaan dalam Malaysia ni, tak pernah puji. Tapi kerajaan ini, kerajaan PN ini, Perikatan Nasional ni memang terbaik. Memang saya puji dan perlu dipertahankan sampai bila-bila pun. Ya tuan-tuan. Sebab yang pertama penyatuan Melayu, penyatuan Islam. Kemudian tu jaminan kepada institusi raja-raja, kedaulatan raja-raja tuan-tuan. Ya. Kemudian saya lihat Muhyiddin Yassin dan beberapa pemimpin kabinet dia mesra ulama. Mesra ulama, ya. Isteri Perdana Menteri bertudung. Sebelum ini isteri Perdana Menteri yang mana yang bertudung? Kok saya silap tolong bagi tahu. Isteri yang Datuk Agong tudung, isteri Perdana Menteri ini bertudung. Perdana Menteri pula kelihatan mengetuai bacaan takbir masa hari raya. Mana peronoh Perdana Menteri yang dulu buat apa ni? Dan dalam televisyen ya, apa nak lagi Perdana Menteri macam ini? Dan mereka mesra ulama. Dalam negara kita sekarang ni, ulama sudah ada jadi menteri, ulama sudah ada jadi timbalan menteri. Dan terbaru tuan-tuan, Ustaz Idris Ahmad telah dilantik menjadi senator dalam Dewan Negara Ulama tuan-tuan. Naib Presiden PAS jadi senator. Sebelum ni mana ada ya. Lepas itu pula kita lihat pelaksanaan pentadbiran mereka setakat ini dilihat belum ada lagi yang bercanggah dengan syariat, kecuali benda-benda yang daripada dulu belum ditangkis, belum dibuang, seperti masalah pengharaman arak dan seumpamanya, judi. Dan kita minta lah tuan-tuan, timbalan speaker kita yang baru ni
pakai tudung. Saya sebut dalam Facebook, dalam ucapan saya di mana-mana. Sekarang ni saya tuan-tuan ke mana-mana pergi, ada dua orang juru gambar saya tak tahu, mereka menawarkan diri, bukan saya suruh pun, dan sentiasa ada live tuan-tuan. Tak tahu mereka minat mengikuti tuan-tuan. Azrina Osman Syahid pakai tudung, itu ada rambut terpacak macam tomboy tu, elok benar tuan-tuan. Kemudian kita lihat pula baru-baru ni pula tuan-tuan, siapa dia? Speaker yang apa tak dikatanya pada PAS, pada ulama PAS, akhirnya mencium tangan tuan guru ajian dia orang. Bukanlah kita nak muliakan sangat, tetapi menunjukkan mereka ini hormat ulama. Yang dulu dia berkata ulama ni, tuan guru dia orang ni munafik, kata kafir pun ada. Jadi tuan-tuan, sebagai bukan dia, saya pelik apa yang 2-3 orang ni sibuk nak jadi PM. Roni nak jadi PM, Anwar Ibrahim nak jadi PM, Mahathir nak jadi PM, Syafiq Hamdan jadi PM. PM apa? PM ada dah hari sekarang ni. Engkau nak jatuh pun buat apa? Bukankah haram perbuatan kau orang ni? PM-nya ada. Dikata kerajaan tebuk atap. Tebuk atap apa? Masa kami PM ambil daripada PS dulu, mana ada rumah dia lagi? Udah dia rontoh, dia ada mana? Betul tak? Yang merontoh rumah PS dulu, siapa yang merontohkan? Mahathir. Mereka sendiri yang rontoh. Bila rumah dia rontoh, atap tak ada, dinding tak ada, pintu tak ada. Betul tak? Jadi macam mana mereka katakan tebuk atap, tebuk menyebabkan kepala bapak orang? Tebuk atap apa? Engkau orang sendiri yang merontoh ke rumah engkau orang. Agung tengok rumah tak ada ketua ni macam mana. Iaitu yang pilih-pilih, yang majoriti, ramai orang dok Muhyiddin Yassin. Jadi dia nanti Muhyiddin Yassin mengikut perlembagaan. Bukannya masuk rumah demo dulu tak. Kita banner rumah baru, atap baru, dinding baru, gelegor baru, semua baru. Tebuk atap kepada bapak engkau orang apa? Saya cukup marah betul. Sikit-sikit buat tak apa. Ya Allah ya Tuhanku. Nasib baiklah musim Covid ni bukan mereka merintah. Kalau mereka merintah, entah lantang kusur kita tuan-tuan. Jadi sebab itu saya kata minta maaf. Saya belum pernah menyokong kerajaan macam ini tuan-tuan. Berapa tahun lama saya berjuang dalam PAS. Tetapi tuan-tuan, kerajaan ini wajib dipertahankan. Dan sebab itulah orang kafir di AP Harbi dan kuncu-kuncu ni yang munafik, terutama daripada bangsa Melayu umpamanya, yang bersama dengan kafir Harbi ini tuan-tuan, beria sangat memburuk-burukkan kerajaan yang baik yang ada sekarang ini, Perikatan Nasional. Mereka cuba memecah belahkan di antara kita, pecah belahkan di antara UMNO dan Bersatu, di antara Bersatu dengan PAS, di antara bagai-bagai. Dan buat tuan-tuan, dalam Facebook, dalam apa, mereka keluarkan cerita-cerita yang boleh menyentuh hati, yang boleh menyebabkan perpecahan di kalangan kita. Jangan kita jadi bodoh. Jangan dengarkan Red bin Ami mereka itu. Red bin Ami, Red Babi Ami sebenarnya, bukan Red bin Ami tuan-tuan. Jadi ini pesan. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah di mana-mana tuan-tuan. Malu ni dah 4 bulan tak bercakap tuan-tuan. Sekali saya datang, meletup sesaja, ini bunyi di mana-mana saya pergi pun. 4 bulan tak bercakap. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah, syukur banyak-banyak. Sejuk hati kita duduk di bawah kerajaan yang ada ini. Ya, tak ada persidangan parlimen. Mereka minta sidang parlimen, minta sidang parlimen. Lulus 250 bilion, kata tak dapat lulusan parlimen, tak sah. Padahal benda itu benda yang ad hoc, yang segera. Nak udah ada parlimen hari yang pertama, baik pagi belah petang tuan-tuan, mana rupanya wakil rakyat PH dalam parlimen nombor hari itu. Rupa beruk, rupa kera, dan rupa orang kena rasuah anti. Betul tak? Tidak ada adab. Kalau rupa itulah ahli wakil rakyat parlimen, saya rasa pilihan raya ke-15 PH ni tinggal seluruh dalam tuan-tuan. Seluruh dalam pun tak. Perangai tak elok. Orang dah berani hentam Mahathir, hentam benda yang sebenar.
Orang kata kesian Tuan Mahathir. Weh, yang dia hentam orang lain tu, mana Perdana Menteri yang Tuan Mahathir tak hentam? Melainkan Tuan Razak. Ini giliran dia lah pula kena. Tuan-tuan dirahmat, kejahatan dia ini dilakukan dalam negara ini tuan-tuan, bukan calang-calang. Bukan calang-calang. Dan kita tuan-tuan rasa seronok dan sejuk hati duduk dalam kerajaan yang ada sekarang ni. Takbir! 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 InsyaAllah kita sambung kuliah kita muka surat berapa ni? 109. Ini Muhtasenik mesti kata begini. Dia selalu ikut saya punya kuliah ni 109 ni. Oh, Manjung 30/1. Syarat-syarat iktibar uruf dan adat. Ya. Kita dah masuk di dalam kaedah yang ketujuh, al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Benda yang terkenal itu sebagai satu pengenalan, sebagaimana satu syarat yang disyaratkan. Ya. Jadi itu dalam kaedah yang ketujuh. Kemudian syarat iktibar uruf dan juga adat. Syarat iktibar, syarat pengajaran daripada uruf dan adat. Ingat dulu tuan-tuan, uruf menjadi kebiasaan, adat pun menjadi kebiasaan yang diulang-ulang. Hakikatnya uruf dan adat maksudnya adalah sama. Ya, tuan-tuan. Jadi kita sambung malam ni. Sebagaimana telah maklum bahawa uruf dan adat digunakan di dalam berbagai bentuk dan tiap-tiap satunya ada cara yang tersendiri untuk membezakan hukum ke atas keduanya. Keduanya apa? Benda yang mana uruf, yang mana adat. Ya. Akan tetapi pemakaian itu ada disyaratkan pula dengan berbagai-bagai syarat. Yang ini dikatakan uruf, yang ini dikatakan adat. Apa yang nak kita buat tu ada syarat-syarat dia, baru dia jadi sebagai uruf. Ada syarat baru dia jadi sebagai adat. Baru syarat di antaranya ada syarat yang umum dan dalam segala pemakaiannya, dan ada syarat yang khusus. Dan setengah daripada pemakaian pendeknya pula itu ya, syarat-syarat itu dapat diringkaskan seperti berikut. Adalah syarat yang khusus dalam pemakaian uruf dan adat tadi ni. Secara pendeknya, syaratnya dapatlah diringkaskan seperti berikut. Sebab kitab ni kecil je, jadi pendek je lah dicontohnya ya. Kalau tu yang besar lagi tebal kitab ni, Qawaidul Fiqhiyah ni. Pertama, bahawa tiap-tiap uruf dan adat itu mestilah digunakan secara menyeluruh, atau ghalibnya, yakni digunakan oleh kebanyakan. Makna menyeluruh ialah uruf itu rata-rata dipakai, yakni tidak timbul perselisihan di antara ahli uruf, sama ada yang umum atau yang khusus. Dan makna ghalib pula ialah uruf itu diguna oleh kebanyakan atau majoriti masyarakat, yakni kebanyakannya kata memakai uruf itu, cuma segelintir sahaja yang tidak memakai, kerana uruf itu menjadi tetap dan diperakui setelah digunakan oleh semua orang atau kebanyakannya. Oleh yang demikian, fuqaha ni ahli-ahli hukum fiqh mengatakan al-ibratu bil ghalibis syai'i la bin nadir. Maksudnya yang muktamar, yang muktabar, yang menjadi pengajaran ialah yang ghalib dan yang rata-rata dipakai, bukan yang jarang-jarang. Syarat ini adalah syarat yang umum dalam pemakaian uruf dan adat. Bukan seorang tu dia pakai, seorang tu dia pakai,
asa masuk je waktu maghrib dia lambat, udah jadi adat, jadi uruf dia orang itu. Orang dah 2 rakaat sekarang masuk rakaat 3 baru dia datang kan seorang. Itu bukan jadi uruf kepada masyarakat situ, tapi yang menjadi uruf semua orang, majoriti ahli jemaah itu dia datang memang lewat maghrib, orang dah azan, habis azan maghrib baru dia talak daripada rumah, setengah jam baru sembahyang maghrib sini. Itu sudah menjadi adat atau uruf kebiasaan sesuatu tempat, tuan-tuan. Tapi kalau seorang dua saja yang berbuat begitu, itu bukan dikira uruf dan adat. Nah, sebab itu saya ulang balik, uruf dan adat ni maknanya dia sama sebenarnya. Mestilah perkara itu dibuat oleh majoriti masyarakat dalam sesuatu kawasan mungkin, atau negeri, atau negara, ya tuan-tuan. Jadi dibuat selalu, berulang-ulang, bukan dibuat itu berhenti lama, tak, dibuat berulang-ulang. Bila berlaku satu perkara dia akan buat begini, berlaku perkara begini dia akan buat begini, berulang-ulang tuan-tuan, dan dilaksanakan oleh peringkat majoriti, bukan seorang dua yang buat. Itu maksud dia, ya. Contohnya seperti sudah beradat tuan-tuan, kalau nak kira orang kahwin ni tuan-tuan, cukup 2 hidang saja sebagai pengisytiharan kepada masyarakat bahawa anakku dah kahwin, tak? Tapi sudah menjadi adat dan uruf kita dalam negeri kita ni. Saya rasa bukannya negeri Perak je, seluruh Malaysia bila kahwin panggil antara 600, 800, 1000 orang datang untuk makan ni tuan-tuan. Padahal dalam kitab Bahrul Mazi cukuplah 10 orang lah. Udah kira dah tu, udah kira apa tu lah, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan dirahmati, itu maksud dia, ya. Bukan seorang-seorang buat, sekali-sekala buat. Itu bukan uruf, bukan adat. Ingat, dia mesti berulang-ulang, dibuat oleh masyarakat yang majoriti, sama ada peringkat mukim atau peringkat negeri atau peringkat negara, tuan-tuan ya. Jadi gitu. Jadi sebab tu saya sebut dulu dah. Kadang-kadang sesuatu uruf dan adat ini tuan-tuan, kadang-kadang bila dia bercanggah dengan Islam, maka dia ditolak, ya. Mana-mana yang tidak bercanggah dengan Islam, maka terkena dia kepada satu kaedah yang lain. Dia kata apa? Al-adatu muhakamah. Adat itu menjadi hukum. Adat boleh menjadi hukum. Kalau benda itu asalnya benda itu sunat, tetapi dengan beradat orang buat, kalau tak buat jadi dhaif, jadi rosak, jadi wajib dia buat, tuan-tuan. Saya ulang, dulu dah sebut, saya ulang lagi pada malam ini. Contoh, sudah beradat dalam negeri Perak ini, jika sekiranya orang laki-laki kahwin minang orang perempuan, bawa 10 talam, dah jadi beradat, baru si perempuan pula juga balas 10 talam. Ya? Itu jadi adat. Dah jadi adat tu, tuan-tuan. Tiba-tiba tuan-tuan, ada satu orang ni, perempuan ni bapak dia kaya. Tapi bila orang tu bawa 10 hadiah, satu tak dibalasnya, ya? Dia menjadi dhaif. Dia menjadi apa? Naif. Dia jadi apa ni? Macam mudarat bagi diri dia. Pandangan orang yang tidak elok. Dengan sebab itu ada setengah ulama kata kalau begini caranya, dia mampu bagi, maka wajib dia bagi juga 10 hidangan. Pada asalnya sunat saja. Kecuali kalau reda sebelah yang laki-laki itu lain cerita. Itu kan. Sampai begitu sekali tak siap saya dalam kitab ini pada sebut maksudnya. Ya. Nah, sebab itu kata al-adatu muhakamah. Adat ini boleh menjadi hukum, boleh membuat hukum, tuan-tuan. Dengan sebab itulah tuan-tuan, walaupun jabatan-jabatan kerajaan, JPJ umpamanya kan, jika sekiranya sudah beradat kepada undang-undang jabatan mereka itu, ya, membuat sesuatu undang-undang dan peraturan, asalnya benda itu tidak wajib, tetapi oleh kerana kalau tak dibuat, bertambah-tambah rosak trafik di jalanan ini, tak? Kemudian dia buat satu undang-undang yang berbentuk adat, maka wajib dipatuhi, tuan-tuan, dan haram kita langgari. Taati pemerintah ni
Wajib. Pemerintah yang ada inilah. Kalau minta dulu entah lah tuan-tuan. Pemerintah yang ada ini pada saya wajib taat. Kadang-kadang keputusannya kadang-kadang bukan apa, dia rujuk pada ulama. Ni dah. Walaupun mereka daripada kementerian yang lain, daripada KKM dan seumpama, tapi kadang-kadang mereka rujuk pada ulama. Ulama pula membuat kenyataan, membuat pandangan, membuat ijtihad dan dibagi pada kementerian. Kementerian pula bagi pula Jabatan Perdana Menteri. Perdana Menteri pula istihar. Tuan-tuan ya. Jadi sebab itu kita kata wajib taat pada mereka ini. Jadi ada setengah orang kita ni nak komplain saja. Dulu masa kita jadi pembangkang, dia nak membangkang aja apa yang berlaku. Udah jadi pemerintah pun nak membangkang dia. Ada jenis orang macam itu. Semua tak betul. Itu tak betul, ini tak betul, itu tak betul. Ya tuan-tuan. Jadi kira nak membangkang aja. Ini satu hal juga. Ada yang satu tu pula, dulu dia membangkang, kemudian tu dapat memerintah 22 bulan. Dia kira membangkang juga. Membangkang semua Najib tak betul. Sedangkan dituduh Najib tu mencuri, penyamun. Satu pun dia punya ni kes tak lekat di mahkamah lagi. Tapi sampai sekarang tuduh pencuri, penyamun. Dalam Islam, selagi tidak ditetap oleh mahkamah, tak boleh kita kata dia salah, tak? Tapi sampai sekarang dituduh Najib ni itu begitu udah jadi apa ni pemimpin. Membangkang juga. Sekarang ni jadi membangkang, lagi membangkang lagi. Semua tak betul. Ya tuan-tuan, jadi kita jangan apa itu. Be positive. Think positive. Biar kita berfikir secara positif. Jangan negatif sesaja. Orang tak suka, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, dia kata, hendaklah uruf itu umum dalam semua negeri Islam. Dan inilah uruf yang menjadi dalil bagi hukum pada zahirnya. Dan yang membongkarkan atau menunjukkan kepada dalil yang sebenar, seperti kedudukan ijma' dan masalihatul mursalah. Masalihatul mursalah itu maknanya satu ijtihad yang dibuat oleh seorang untuk kebaikan. Hukum itu tak ada, tapi dibuat satu ijtihad keluarkan hukum untuk kebaikan. Itu masalihatul mursalah. Dia kata di antara masalihatul mursalah ni antara satu dan antara 14 punca hukum Islam. Hukum Islam ni puncanya bukan 4 tuan-tuan, dia ada 14. Di antaranya masalihatul mursalah. Apa? Al-Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas, lagi istihsan, asy-syar'u man qablana, masalihatul mursalah, syadduz zara'i, amal ahlul Madinah. Amalul Madinah itu menjadi punca hukum Islam tuan-tuan. 14. Saya belum nak lupa. Seperti kedudukan ijma' dan masalatul masalah. Inilah uruf yang mengharuskan istisna, yakni menempah, membuat satu benda, dan yang mengharuskan wakaf. Istisna ni tuan-tuan, soni' malam tu kita ada sebut soni' dalam mengajar Aqidatul Najin tu kan. Sebenarnya pencipta. Soni' itu dapat dan barang tu kita dapat. Beli kitab, wajib kita selak kitab tu satu-satu atau sekali tu kan ada yang rosak dalam tu. Wajib. Bukan? Udah jelas benda tu sempurna baru kita sah jual beli. Kalau begitu, bagaimana dengan hukum menempah? Menempah. Ya tak? Kita pergi kedai, bagi tempah, saya nak tempah ini seluar ni macam ini, poket sini, tali pinggang sini, macam ini. Saya mau ini kain. Ya tak? Orang tu kata apa? 120. Bayar dulu deposit 60. Sah kan? Tak sah lagi sebenarnya. Sebab seluar ni tak ada lagi. Boleh faham tak? Seluar ni tak ada. Mana sahnya? Tetapi mengikut hukum adat dan uruf ini sudah menjadi kebiasaan dalam bab tempahan yang dikatakan istisna ini, maka diizinkan dan dia juga termasuk di dalam hukum istihsan daripada 14 hukum tadi. Istihsan boleh kita menempah. Sudah beradat kalau nempah bayar duit separuh dulu. Ya tak?
Jadi biasanya kalau kita tempah bagaimana yang kita kehendaki, itulah apa jadinya besok. Tambah pula dia janji, kalau tak jadi apa yang aku minta, aku tak nak tempahan ini, kamu buat lain. Yalah, dia kata iyalah. Itu khiyar majlis, pemilihan dalam majlis. Hukumnya sah, ya tuan-tuan ya. Hukumnya sah. Membuat satu benda istisna ya, dan mengharuskan wakaf benda yang boleh dipindah. Benda yang boleh dipindah boleh diwakaf. Tanah boleh pindah? Tak boleh. Rumah boleh pindah? Tak boleh. Kereta boleh pindah tak? Boleh. Boleh wakaf tak? Boleh. Daripada hukum mana? Istisna. Mana hukum? Al-adatu muhakamah tadi. Daripada hukum mana? Al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Sudah beradat benda macam itu, maka boleh kita buat. Sebagaimana yang telah maklum, ijma' itu tidak mungkin berlaku kecuali dengan persetujuan seluruh ahli ijtihad dalam semua negeri. Tuan-tuan, sesuatu hukum ni ada yang sabit nas secara munqati' Al-Quran, hadis. Ada sabit nas hadis secara putus munqati', tuan-tuan. Ulama pun tak boleh tafsir lagi, ya. Itu kena ikut. Ada benda yang tak putus hukum, tapi ulama berijtihad, seluruh ulama imam mujtahid mengatakan hukumnya halal, contohnya kan, itu nama ijtihad. Tapi kalau ada ulama kata, ada 10 orang ulama ini kata halal, ulama ini kata makruh, yang ini kata wajib, yang ini kata haram, contoh kan, itu khilaf ulama. Tapi jika sekiranya dalam 10 tadi tuan-tuan, 6 mengatakan boleh, 4 mengatakan tak boleh, maka itu namanya apa ni? Jumhurul ulama mengatakan boleh. Sebab bila majoriti ulama dipanggil jumhurul ulama. Jadi dalam bab hukum hakam ni tuan-tuan, sabit nas Al-Quran, sabit nas hadis, sabit nas ijma' ulama. Walaupun Al-Quran tak kata benda tu hukum tu, tapi bila ulama ijma', siapa tentang kafir, na'udzubillah, ya. Tapi bila ada khilaf ulama, walaupun ada jumhur, ada qaul yang kuat, ada qaul yang dhaif, yang seorang ni ambil yang dhaif, dia tak pakai yang kuat, tidak kafir tuan-tuan, ya. Maka kita hormati, boleh, hukumnya boleh. Macam apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dalam zikir maksurat, asal bana buat apa? A'udzubillahi sami'il alimi minasyaitanir rajim. Ada sami'il alim pula. Riwayat yang kedua, a'udzubillahi sami'il alim minasyaitanir rajim, riwayat ni dhaif. Dhaif. Yang kuatnya ialah a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Jadi kita jangan gatal nak ikut itu pula dalam semayang pula, dalam baca Fatihah moleh nak ikut pula auzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Kita dah elok ikut pendapat yang kuat, nak pergi masuk ke yang dhaif pula. Tapi bila kita baca maksurat, bagi meraihkan mereka yang membuat maksurat itu, baca auzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Tapi nak berdoa tak payah ikut itu. Ikut macam biasalah. Ya. Tapi orang yang buat begini jangan kata ke sini, orang ni jangan kata begini, sebab dua-dua itu ada hujah belakangnya. Mengharuskan wakaf benda yang boleh pindah, sebagaimana telah maklum ijma' itu tidak mungkin berlaku kecuali dengan persetujuan seluruh ahli ijtihad, imam-imam mujtahid dalam semua negeri. Begitu juga masalihatul mursalah tidak diakui melainkan muslihat umum atau muslihat kulliyah. Kulliyah itu secara keseluruhan, untuk mendapat kebaikan secara keseluruhan, bukan untuk kepentingan seseorang, bukan, ya. Itu jadi guna pakai al-adatu muhakamah tadi ni, ya, kuliah, yakni mempunyai ilah, mempunyai tujuan, mempunyai kerana, mempunyai sebab yang tetap dan nyata terhadap muslihat umum. Inilah dinamakan zaman uruf am atau umum. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pakai tutup muka ni, apa cerita? Ada dalam Quran hadis yang tutup muka ada? Kalau sakit apa? Ada tak ada.
Tak ada. Habis apa tuan-tuan ikut? Kerana tuan-tuan, menjadi adat undang-undang dalam dunia ini, apabila orang bercakap lebih kurang 2 meter akan terlepas napas dia ke depan, bila kena pada orang dan napas tu ada pula coronavirus, maka dia jangkit. Itu dalam hukum adat, tuan-tuan. Al-alatul mukamah. Jadi sebab itu, bagi mengelak itu dan memutus rantaian itu, tutup. Ya tak? Bila kita berusin, tutup muka. Ya tak? Tutup muka. Dan kalau boleh pula dia kata, ambil tisu, tutup sini, ambil tisu, bubur dalam tong sampah. Jangan campak mati itu saja. Sebab dia habis masuk insya saya, kita kena taat pada SOP, tuan-tuan. Kena berhenti. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT, itu jadi adat. Jadi jangan kita komplain tentu kira. Kadang-kadang kita mengaji baru lagi alik bata, baru ngaji kitab Mu'tal Badrin, tuan-tuan. Baru selapis. Bila orang nak buat gitu gini, udah. Satu ketika dulu, tuan-tuan, orang buat tandas dalam masjid. Kan kita diajar tidak boleh berak kencing dalam masjid, kan? Ini kita buat tandas bergabung, campur sekali dengan bangunan masjid. Orang kita kampung mengaji sekerat, tuan-tuan. Haram ni macam mana, gaya kerajaan ni tak betul ni, dia berak dalam masjid. Ya tak? Yang tak boleh, tuan, bila berak dalam masjid tu benda masjid terbuka, ya tak? Berak dalam masjid, tuan-tuan. Ini tempat yang khas, tertutup, kemas, tarik flash lagi, hilang najis, hilang bau apa semua. Jadi masalah? Tak ada. Heboh dulu, tuan-tuan, tahun 60-an dulu. Masa tu masjid kampung saya di Penang. Allah, orang kita kampung ngajinya habis tinggi bawa kitab Mu'tal Badrin, ustaz kampung lah tu. Itu tuan ya. Jadi ini masalah umum, masalah adat, mestilah untuk kepentingan seramai. Saya kadang jadi imam, tuan-tuan, benda tu mikrofon tu ada situ kan, dan dia ada baldu tu kan. Kalau kita batuk macam mana? Saya pegang ni, pegang baldu tu, pegang mulut, batuk, jadi imam. Batuk tu. Kalau tidak, kita buka ni, takut dia singgap pada baldu tu, dia boleh hidup selama seminggu, tuan-tuan, ke baldu tu. Nanti orang pula tu, imam lain pula kata, Bismillahirrahmanirrahim. Dia pula kena. Jadi kena jaga. Udahlah itu imam, ya. Udah masuk insya. Jadi kena taat. Tadi tu kena taat, kita berhenti. InsyaAllah kita sambung bulan depan, ya. Syarat yang ketiga. Kalau tuan-tuan nak tanya, tanyalah. Tadi saya dah Imam Khairuddin, saya dah bagikan zikir yang terbaru, zikir Selempang Merah dia baru, yang lebihnya ada pada Ustaz Sobri tu, ya. Sukatilah Abang Ustaz Sobri nak simpan atau Imam nak simpan. Esok kalau ada datang guru-guru lain besok, siapa yang tak dapat lagi, bagilah, ya. Itu yang sebetulnya. Yang lama itu buang. Ada soalan ke tak ada, ya? Tak berani nak tanya, ya. Wallahu alam. Saya lepas ni nak tipuh pula. Saya sekarang ni duduk tipuh, bukan duduk di Teluk Intan. 3 hari tipuh, sehari bertugas, balik Teluk Intan. Duduk tipuh 3 hari Teluk Intan. Orang rumah dah kerja tipuh. Jadi apa dia, saya duduk Teluk Intan, saya duduk tipuh lah. Mana tipuh. Itulah ulang alik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ghafarallahu lil mu'allim wa lil muta'allim min kulli dhanbin wa li walidayna wa li walidaykum. Nawarallahu wujuhana wa wujuhakum bil ma'rifati wal iman. Bayyadallahu sudurana wa sudurakum bit tauhid wal iqam. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawtal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.